Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan mengulas sedikit sebanyak berkaitan dengan khutbah Jumaat di negeri Perak pada hari ini, memandangkan Masjid Sultan Idris Shah kedua tergolong yang telah digazetkan sebagai masjid yang berada dalam kawasan zon merah. Jadi bersama kita Al-Fadil Ustaz Fakhruddin Hatta, Imam Masjid Sultan Idris Shah kedua. Beliau akan mengulas tajuk khutbah kita pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Mungkin boleh Ustaz ulas sedikit sebanyak khutbah tajuk kita pada hari ini. Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih Ustaz Taurik. Sihat Ustaz Taurik ya? Alhamdulillah. Okay. Berkaitan dengan tajuk khutbah pada hari ini, iaitu pengimarahan masjid sepanjang tempoh PKPB. Jadi sebagaimana yang sidang hadirin pendengar sedia maklum, bagi Masjid Sultan Idris Shah 2 tergolong dalam kawasan zon merah, maka solat berjemaah dan solat Jumaat tidak berlaku sebagaimana biasa, melainkan saranan yang termaktub dalam perkeliling itu adalah hanya 6 orang untuk pegawai masjid dan jawatankuasa masjid. Jadi berbalik pada tajuk khutbah pada hari ini, pengimarahan masjid sepanjang tempoh PKPB. Jika dirujuk kepada tajuk khutbah ini dan teks khutbah yang telah disediakan, perkara pertama yang perlu kita lihat adalah apa itu pengimarahan sebenarnya. Secara umum, pengimarahan ini adalah menghidupkan suasana dan aktiviti fungsi masjid, peranan masjid sebagai satu pusat intelektual yang memberikan sumbangan ataupun sumbangsaran dalam bentuk keilmuan, dalam bentuk bantuan, dalam bentuk aktiviti kemasyarakatan dari pihak masjid kepada anak karya. Dan ini adalah antara lunas-lunas yang dari sudut Islamnya perlu diberi peranan, perlu digerakkan oleh jawatankuasa masjid dan pegawai masjid. Dan andai kita melihat kepada sejarah, masjid berfungsi sebagai satu madrasah, sebagai satu pusat komuniti, melaksanakan program outreach kepada anak karya dan di luar karya yang memerlukan. Maka itu adalah satu aktiviti pengimarahan yang dilaksanakan secara rutin dalam normal yang lama, dalam norma yang lama. Bila mana berlaku PKPB ini perlu diolah, terutamanya bila mana berada di zon merah. Maka atas inisiatif yang ada itulah, pada hari ini sepanjang tempoh PKPB, hampir keseluruhan masjid melaksanakan program, khususnya program keilmuan dalam bentuk e-learning ataupun dalam bentuk maya, sama ada secara live ataupun secara dalam talian dirakam dan dipaparkan kemudian baik di Facebook maupun di YouTube dan sebagainya. Dan inilah yang dilaksanakan oleh pihak Masjid Sultan Idris Shah 2, yakni Masjid Negeri Perak. Kami mengambil inisiatif melaksanakan rakaman-rakaman kuliah, baik kuliah duha, subuh, maghrib, bagi mengisi ruang-ruang masa yang lapang, yang agak senggang di kalangan masyarakat ataupun anak karya, untuk mendengar titipan nasihat, keilmuan dan apa juga garis pandu nasihat yang akan disampaikan oleh penceramah yang telah dipilih
dan telah ditetapkan bidang kepakaran masing-masing hanya dengan satu tujuan, mengimarahkan dalam konteks selain daripada norma biasa dan mengisi ruang masa kepada anak-anak karya dan masyarakat umum, khususnya di negeri Perak, amnya bagi seluruh yang boleh mendengar, mengikuti pembelajaran ataupun pengkuliahan secara alam maya ini. Dan bila dilihat, disentuh juga dalam khutbah pada hari ini, masjid merupakan satu institusi agung bagi pembangunan ummah. Ini kita boleh lihat dari sudut human development ataupun pembangunan insan. Dan sebagaimana yang saya maklumkan tadi, fungsi masjid ini meliputi semua lapisan masyarakat ataupun anak karya, baik yang dikategorikan sebagai golongan veteran, belia, anak muda, anak-anak yang di peringkat sekolah menengah, sekolah rendah dan sebagainya. Bagaimana nak menggerakkan? Maka inilah peranan jawatankuasa masjid, peranan pegawai masjid dalam mengolah aktiviti pengimarahan, program-program agar dapat diisi dan disesuaikan dengan lapisan masyarakat anak qaryah yang ada di satu-satu qaryah masjid. Wallahualam. Baik, mungkin Ustaz boleh sarankan atau bagi beberapa cadangan bagi setiap golongan yang Ustaz sebut tadi tu, daripada veterannya hingga ke belianya, anak muda-mudi kita semua dan masyarakat amnya. Okay, baik. Bagi masjid negeri, kita ada mengambil satu pendekatan dalam merombak perkuliahan fizikal. Contoh, di peringkat Masjid Sultan Idris Shah II, kita melaksanakan kuliah subuh, kuliah maghrib dan juga duha secara atas talian, dirakam dan kita paparkan atau muat naik di YouTube dan juga Facebook Masjid Sultan Idris Shah II agar boleh didengari dan dilihat oleh masyarakat di negeri Perak khususnya dan amnya kepada anak karya bagi masjid negeri. Antara pecahannya juga kita mensasarkan beberapa kelompok. Bagi anak-anak muda, kita ada melaksanakan program pengajian Al-Quran, dan pengajian Al-Quran ini bukan sahaja tertumpu pada anak muda tetapi ada juga bagi ibu-ibu, ayah-ayah ataupun golongan dewasa. Jadi pengajian Al-Quran ini kita laksanakan secara dua peringkat, kepada anak-anak dan belia bersama juga kepada golongan veteran, ibu, ayah dan golongan dewasa lah. Golongan dewasa. Ya. Selain daripada itu, kita pecahkan juga intipati kuliah ini dari beberapa aspek. Contohnya, kita di pihak masjid negeri meletakkan ada bidang-bidang yang dipaparkan untuk perkuliahan. Ada bidang hadis, fiqh dakwah, tafsir, berkaitan dengan akhlak, akidah, pemikiran Islam semasa, Al-Quran dan tajwid, tafsir, tadabbur juzul ammar dan sebagainya. Dan tidak lupa juga pihak masjid negeri ada melaksanakan satu program yang dinamakan berkongsi kemewahan. Berkongsi kemewahan ini kita kongsi dengan masyarakat khususnya anak qaryah, sama ada asnaf atau mereka yang tergolong dalam golongan miskin atau yang berada dalam kehidupan yang kurang sempurna. Dan program ini dilaksanakan dengan mengambil kira sumbangsaran baik dari sudut duit ataupun dari sudut barangan yang disalurkan oleh
masyarakat awam sendiri, jemaah masjid sendiri, ada pihak NGO, ada pihak yayasan, ada orang perseorangan dan masjid sendiri dengan sumber kewangan yang masjid peroleh, dan kita salurkan bantuan-bantuan barangan dapur kepada pihak-pihak yang terlibat. Dan dalam keadaan PKPB ini sudah semestinya ada yang tidak dapat bekerja sebagaimana biasa. Ya, betul. Maka dengan ini kita ambil pendekatan untuk salurkan bantuan, dan ini telah kita laksanakan seawal PKPP yang berlaku pada awal tahun bulan 3 hari itu, dan masih diteruskan hingga kini. Dan saya menyeru agar masjid-masjid di sekitar negeri Perak Darul Rizwan juga di Malaysia dapat membantu anak qaryah yang berada dalam keadaan kesukaran ketika ini dalam tempoh PKPB, yang diberhentikan kerja, yang tidak boleh bekerja, yang tidak berniaga pun tidak sebagaimana dulu, agar kita boleh infak, derma, sumbang untuk kita pulangkan balik jariah kita kepada masyarakat awam, terutama anak qaryah yang ada di masjid itu sendiri. Selain daripada itu, bagi pengajian secara sistematik, Masjid Negeri juga mengambil pendekatan mengimarahkan program sijil pengajian masjid yang telah dilaksanakan selama hampir 6 tahun secara fizikal ataupun bersemuka, yakni face to face. Dan kita rombak bila mana berlaku PKPB ini, kita olah dalam bentuk secara talian. Dan pembelajaran sistematik ini di peringkat sijil itu kita laksanakan secara talian, dan alhamdulillah dapat diikuti oleh seluruh pelajar-pelajar sijil pengajian masjid, Masjid Sultan Idris Shah II, dan saya kira sambutannya agak baik, dan setiap kali jadual kelas atau kuliah ramai yang hadir secara maya di atas talian dan dapat memberi respon atas apa juga tugasan, persoalan, dan dibincangkan secara dua hala di atas talian bersama dengan pensyarah yang terlibat di peringkat sijil pengajian masjid. Allahuakbar. Allahuakbar. Baik. Kita lihat begitu banyak sekali ya usaha-usaha yang telah dilakukan ya. Sekurang-kurangnya berada ketika banyak benda kita tak boleh lakukan, kita buatlah apa yang mampu. Jadi itulah kesimpulannya dalam tempoh PKPB ini. Lebih-lebih lagi yang berada di kawasan zon merah ini, marilah sama-sama kita mematuhi SOP dan jaga kebersihan semua. Duduklah di rumah, janganlah keluar sekiranya tidak ada apa-apa hajat, supaya kita boleh kembali ke masjid seperti biasa lagi. Seperti mana? Seperti dahulu kala. Wallahu a'lam. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah.